Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan teruskan dengan skop 8 iaitu pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol oleh Dr. Noli. Dipersilakan. Terima kasih Cik, Cik Uru Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan berkongsi dengan semua pegawai KEPAS negeri. Saya difahamkan ada yang bertukar masuk, ada yang baru. Mungkin yang dah pernah dengar topik saya ni, bear with me lah for today. Okay, basically since kita masih lagi di dalam suasana pandemik COVID-19, just to highlight the myth and also the misconception of alcohol and also COVID-19. Yang ni saya kongsikan poster yang terdapat di WHO website yang menyentuh tentang alkohol dan juga COVID-19, di mana mungkin ada perception di kalangan netizen yang menganggap dengan mengambil alkohol dapat mencegah mereka daripada mendapat COVID-19, which is a myth lah, it's not a fact. And also ada juga yang memikirkan dengan meminum alkohol ataupun metanol ataupun bleach ataupun disinfectant ataupun hand sanitizer tu dapat mencegah ataupun merawat COVID-19 pada diri mereka, which is very sadly lah sekiranya berlaku. Okay, basically apa yang kita fahamkan tentang alkohol perhaps this is not a bread butter for us tentang kita nak tahu tentang apa alkohol tu. Majority Malaysians memang tak minum because we know that more than 50%, around 60 to 7% of us are Muslims, and Muslims are totally prohibited from taking alcohol as stated in the Holy Quran kan. But basically for alcohol is something that we have to know. We have to know as a in a medical profession, sama ada kita ni pakar perubatan ke ataupun paramedik sekalipun ataupun PPKP pun, kita kena tahu apa dimaksud dengan alkohol, sebab dia menyentuh juga tentang prevention, intervention dan rawatan dan juga enforcement. Di dalam Akta Makanan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia memang terdapat akta yang menyatakan apa itu alkohol, definisinya dan kawalan terhadap minuman beralkohol ini. Maksudnya sebelum dibenarkan penjualan alkohol di Malaysia ni, contohnya produk alkohol daripada luar negara, sekiranya mereka nak masuk ke Malaysia ni, they must have the approval from KKM first, dan only custom akan luluskan. Jadinya ia termaktub di bawah Akta Makanan 1983, di bawah perkara 361, dan untuk definition setiap satu jenis minuman beralkohol tu terkandung di bawah peraturan 362 sehingga 386A. Selain daripada akta makanan kita, terdapat juga akta custom. But akta custom ni lebih menjurus kepada cukai daripada alkohol itu sendiri, etanol tu. Dan dia bergantung pada percentage of alcohol lah in that particular drinks. Okay, di pasaran kita boleh kategorikan lah minuman beralkohol ni kepada 3 kategori yang utama, iaitu satunya kategori peratus alkohol rendah, iaitu kurang daripada 10%. Contohnya seperti bir ataupun ale ataupun lager ataupun stout ataupun shandy. Okey, mungkin benda-benda ni mungkin bagi kita, most of us kita tahu is beer lah. Sebenarnya dalam beer tu ada pelbagai jenis, seperti ale tu bezanya dengan lager tu apa? Bezanya dengan stout tu apa? Mungkin some of us know, but I think majority of us doesn't know. Okay, ale ni banding dengan lager dari segi sudut bagaimana dihasilkan, di mana terdapat kawalan suhu yang
menghasilkan LA. LA ni rasanya lebih manis berbanding dengan Lager. Lager ni katanya dia lebih crispy. Tak tahulah crispy tu macam mana lah. Tapi yang itulah yang diberitahu tentang rasanya. Dan stout ni pula majority of us pernah dengar kan stout, dan stout ni dia tidak sama dengan bir-bir yang lain. Bir yang lain most of the time dia berwarna kuning, coklat tapi untuk stout ni dia berwarna hitam. Sebab apa hitam? Sebab most of the time cereal yang digunakan jenis barley, dan barley ni dipanggang sebelum dieramkan. That's why dia berwarna hitam. Okay, yang ni hanya untuk pengetahuan je lah, bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan balik nanti buat just general knowledge. Okay, yang keduanya minuman beralkohol yang mempunyai peratusan alkohol yang sederhana, iaitu di antara 10 hingga 20%. Contoh-contohnya seperti wine, wine buah lah kebanyakan. Kalau daripada luar negara tu wine anggur, wine pear, apple, macam-macam jenis wine. Tapi di Malaysia ni ada wine tak? Ada juga macam-macam wine dekat Malaysia ni. Contohnya wine yang dibuat daripada air nira kelapa contohnya, ataupun diperbuat daripada beras pulut. Okay. Ada juga yang diperbuat daripada buah hijau. Buah hijau, ingatkan tempat je nama hijau kan. Tapi hijau pun sebenarnya adalah sejenis buah. Okay. Dan tuak buah tar pun ada. Buah tar ni mula-mula saya pun tak tahu apa buah tar ni. Rupanya dia is a form of buah macam kelapa laut tu. Yang tu pun dia boleh dijadikan minuman beralkohol. Dan setengah-setengah tempat seperti Sabah Sarawak, this is very common sebab mereka buat sendiri, seperti air tuak ataupun air tapai. Dan dalam masyarakat India pun kalau peringkat dulu lah, even sekarang pun masih lagi dipraktiskan pembuatan toddy. Masih lagi ada pembuatan toddy daripada nira kelapa. Dan ketiganya adalah dalam golongan alkohol yang mengandungi alkohol tinggi, lebih daripada 30%. Contohnya spirit lah. Spirit jenis spirit seperti samsu, liquor ataupun brandy. Brandy ni hasil daripada distillation minuman wine daripada buah-buahan. Dan juga gin. Gin ni lebih kepada buah cherry, juniper dia panggil. Ataupun rum. Rum ni rum diperbuat daripada hasil raman cereal lah. Cereal selalunya dia store dalam satu kontainer kayu. Lagi lama lagi sedap lah katanya. Ataupun tequila, sebutannya tequila. Tequila basically berasal daripada South America, di Mexico, dan juga town dia pun nama tequila juga. Tequila ni dia dihasilkan daripada sejenis tumbuh-tumbuhan, sejenis tumbuhan succulent yang dinamakan blue agave. Okay, agave ni dia eramkan dan menghasilkan tequila. Dan di Malaysia pun ada juga yang mengandungi minuman tradisi yang mengandungi alkohol tinggi seperti langkau, yang dihasilkan di Sarawak. Okay. So macam mana minuman beralkohol ini terhasil? Basically yang ni pun I think kita ada anak-anak kita pun dah diajar macam mana berlakunya penghasilan alkohol, etanol ni, iaitu daripada proses penyampaian atau fermentation. Daripada fermentation ni lah terhasilnya beer, wine, tuak, lihing ataupun bahar. Bahar mungkin some of us might first hear about it. Basically yang bahar ni ialah minuman beralkohol tradisi di Sabah yang terhasil daripada beras pulut juga, tapi daripada nira kelapa tu, mayang kelapa tu,
dan dia dieram dengan tribak yang dipanggil rosok. Yang menjadikan minuman tu berwarna pink ataupun merah lah. Dan toddy dan keduanya adalah hasil daripada penyulingan ataupun distillation. Yang ni hasil penapaian tu disuling untuk mendapatkan concentration alkohol yang tinggi. Yang ni basically kita boleh dapatlah yang daripada saya sebut tadi yang tinggi kandungan alkohol dia seperti brandy, samsu, liquor, gin dan juga langkau. Dan sekarang tempat Montoku di Sabah dalam Mesir Montoku. Dan ketiganya adalah proses penyebatian parti alkohol dengan air dan juga perisa yang kita lebih kenali sebagai compounder hard liquor lah. Yang ni selalunya being process dalam kilang. Jadi contoh-contohnya lah seperti yang kita boleh lihat kat sini. Yang ni di Sabah Sarawak dipanggil tajau ataupun kita di Semenanjung ni biasanya kita panggil tempayan lah untuk mereka eramkan air tapai ataupun air tuak. Yang ni adalah air tuak ataupun air tapai. Yang ni langkau di setiap botol kan lagi. Yang ni lihing. Yang ni mula-mula ingatkan minyak sawit yang warna merah tu kan. It's not This is actually baha. Baha yang telah diproses dimasuk ke dalam kontainer minyak ni kita nampaklah begitu macam mana proses dia. Dan yang ni samsu yang banyak dijual di kedai-kedai Cina dan yang ni toddy. Most of the time boleh dapat some of the estates masih lagi menghasilkan toddy ni. Ni cara crude lah, cara tradisi bagaimana hasil penyulingan tu ataupun proses penyulingan tu dilakukan. Very crude dapat tong drum tu dah cukup dah, dimodifiedkan sikit, dia panaskan hasil penapaian tu dan disejukkan dekat bahagian atas ni yang keluar ni adalah minuman beralkohol yang telah disuling, yang distil, yang pekat. Dan mereka kalau tak berhati-hati boleh menghasilkan metanol lah sebab metanol boleh terhasil daripada proses penyulingan yang kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat bawah ni, yang ni kalau siapa yang deal dengan methanol poisoning sangat familiar dengan minuman beralkohol. Yang ada kat sini kita nampak sini Myanmar Whisky, Grand Royal Whisky. Yang ni sejenis bir tapi bir yang katanya mengandungi alkohol yang tinggi. Di pasaran kebanyakan bir yang berada di pasaran di Malaysia ni kebanyakannya kurang daripada 10%. Tapi terdapat juga minuman beralkohol jenis bir ni yang mengandungi kandungan alkohol yang sangat tinggi. Contohnya macam King Priest, Milo de Beer, Martin Extra Strong. These are all brand ataupun jenama minuman beralkohol yang berkait dengan keracunan metanol yang berlaku pada tahun 2019. Okey, baik. Sekiranya kalau kita nak buat pengiraan lah bagi orang yang isap rokok tu senang, amat mudah because kita boleh hanya tanyakan berapa batang rokok yang diambil. Tapi untuk minuman beralkohol ni it's quite difficult. Sebab apa? Sebab dia pelbagai bentuk macam mana dia nak minum tu sebab dia bukannya bahan yang pejal kan, it's a liquid. Jadi sama ada orang tu nak minum dalam botol ke ataupun dia minum dalam cawan ke ataupun kecil ke, dan juga tengok juga pada kepekatan dia berbeza. Bir kandungan alkohol dia mungkin rendah, bawah daripada 10%. Untuk wine pula antara 10 hingga 20%. Tapi untuk spirit lebih daripada 30%. Jadi macam mana kita nak kira? Jadi untuk tujuan standardization dan juga pemahaman kita berapa banyak seseorang tu mengambil minuman beralkohol, kita kena tahu juga bagaimana untuk kita buat pengiraan. So basically secara globalnya di dunia ni unit yang digunakan adalah unit alkohol atau alcohol unit 1 or 2 or 3, 1 atau 2 atau 3 unit yang diambil. Apa maksud dengan satu unit ni?
untuk Malaysia ni kita merujuk kepada yang digunakan oleh Australian standard di mana satu unit tu bersamaan dengan 10 gram alkohol ataupun 12.5 mil alkohol. Okay. Jadi macam mana kita nak kira pengiraan dia quite easy. Pertama kita kena tahulah jenis minuman yang diambil. Sama ada minuman tu alkohol ke, atau wine ke, ataupun jenis spirit ke, kita kena tahu apa jenis dia untuk kita menganggarkan berapa peratusan alkohol dalamnya. Keduanya kita kena tahulah peratus alkohol. Sekiranya seseorang tu mengambil minuman beralkohol yang dibeli di pasaran, sepatutnya mesti ada labeling kat situ menyatakan berapa peratus. Dan daripada situ kita boleh anggarkan berapa unit minuman yang diambil oleh seseorang. Ketiganya kita kena tahu kuantiti yang diambil. Sama ada satu tin ke, satu botol ke, ataupun setengah botol ke, 1 liter ke, 2 liter ke, that kind of thing lah kita kena tahu. So, satu jenis minuman dia, peratusan alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut. Ketiga, kita kena tahu kuantiti dia, volume dia. Keempat, cara pengiraan. Cara pengiraan ni is very simple. Dan saya percaya semua kita ada phone. Dan di phone tu memang ada calculator. Jadi cara nak mengira berapa unit minuman yang diambil oleh seseorang, yang tertera kat sini adalah formula untuk mengira iaitu kita perlu tahu isi pada minuman tu dalam bentuk liter, dalam unit liter, kita darabkan dengan peratus kandungan alkohol dan kita darabkan juga dengan pemala gravity bagi ikat alkohol itu 0.789. Very easy 0.789. Okey. Boleh ikuti setakat ni. Okey. So kita tengok contoh pengiraan untuk satu tin bir 5% yang dengan isi padu 320 ml. Jadi cara pengiraan dia kalau kita pindahkan daripada 320 ml kepada liter menjadi 0.32. 0.32 kita darabkan dengan peratusan alkohol dalam satu tin ni, bir ni sebanyak 5%. Kita darabkan dengan 5 dan seterusnya kita darabkan dengan pemalanya 0.789. Dan basically satu tin bir ni bersamaan dengan 1.3 ataupun kita boleh bundarkanlah kepada satu unit minuman. Okay. Yang ni contoh yang lain pula. Saya sukalah nak bagi contoh ni sebab dia boleh kita bezakan dengan jelas daripada minuman berperatusan alkohol rendah seperti bir contohnya tadi yang mempunyai peratusan alkohol 5% dan kita tengok pula kepada minuman Taisong ni. Taisong ni kebanyakannya boleh didapati di Kedah di utara Malaysia lah kebanyakan masa. Nama dia Taisong. Okey. Bagi minuman beralkohol yang berjenama Taisong ni Taisong ni untuk makluman semua dia sejenis spirit yang more than 30%. Dan difahamkan ianya adalah sejenis kompounder liquor lah. Ia tidak terhasil daripada fermentation ataupun distillation tapi terhasil dengan pencampuran dicampurkan etanol, air dan juga preserve. Dan daripada sini kalau sekiranya 350 ml, bayangkan 350 ml bersamaan dengan satu botol air mineral 350 ml. Very easy lah, it's very handy dan boleh masuk dalam poket Kita darabkan 0.35 ni darabkan dengan peratusannya 32.5% kali dengan pemalan 0.789 kita mendapat satu botol ni saja bersamaan dengan lebih kurang 9 unit minuman beralkohol. Jadi beza satu tin bir tadi satu unit. Yang tu ukuran volume dia tadi lebih kurang sama dengan Taisong ni. Taisong ni 350 ml, berlebih sikit je. Yang tadi bir tadi 320 ml. Tapi Taisong ni lebih sikit saja dah 9 unit alkohol, unit minuman. Untuk yang 150 ml ada yang berukuran 150 ml saja, very small.
kalau kita kira pula dengan 0.15 kali dengan 32.5% kali dengan 0.789 ni, satu botol kecil saja dah bersamaan dengan 4 unit alkohol, unit minuman alkohol. Jadi kalau dia ambil 2 botol kecil ni saja, dia dah boleh tumbang kalau setengah orang kan tak biasa tu satu botol kecil ni pun dia dah tak boleh nak function well lah, dia dah mabuk dah. Okey. Sekiranya kalau kita nak fahamkan pada public, basically kita boleh tunjukkan dia lah. Satu tin beer ni bersamaan lebih kurang dengan satu unit minuman ataupun one unit of drinks samalah kalau 440 ml, most of the time kandungan alkohol 3.6%. Tapi untuk yang 320 ml ni kandungan alkoholnya kebiasaannya 5%. Okay. Untuk air tuak pula kandungan alkohol dia tinggi sikit daripada beer, iaitu 13.5%. So 100 ml ni dah kira satu unit lah. Untuk wine pun lebih kurang macam tu juga, 12%. Jadi selalunya dia kata one glass wine glass lah, wine glass, satu gelas tu dah kira satu unit. Okay. So 140 ml lah. Kalau Montuku ni dia tinggi sikit. Jadi dia dia tak perlu 100 ml untuk menjadikan dia satu unit. 80 ml tak sampai 100 ml pun dah satu unit lah. Untuk brandy dia dah tak perlu cawan dah kita panggil sip atau shot. One shot, two shots macam tu. One sip tu dah kira satu unit dah. Bayangkanlah kalau brandy dia minum satu botol berapa banyak shot lah tu. Okey, ini contoh-contoh dia. Apa yang saya selalu advise sekiranya kita di lapangan atau di klinik, minta staff kita untuk printkan dalam minit untuk kita bantu our staff and also the patient lah untuk menyatakan apa jenis minuman dan berapa unit minuman yang diambil. Okey, ada perasaan selamat tak untuk alkohol ni? Okey, ada orang kata alkohol contohnya macam red wine is good for health. Dan ada yang mengatakan kalau satu hari tu ambil 2 atau 3 tu masih selamat lagi. Dan ada juga yang kata untuk lelaki tak boleh lebih daripada 13 unit seminggu, untuk perempuan 12 unit. So basically daripada apa yang kita tahu, daripada kajian, sebenar-benar kajian mengatakan there is no safe level of alcohol for human. Okay. Dalam Lancet pun daripada study-study yang dibuat daripada tahun 1996 up to year 2000s, there is no level of alcohol consumption that improve health. Yang ni study-study ni dia melihat kepada association between alcohol dan juga penyakit-penyakit seperti kardiovaskular, penyakit kanser dan juga kaitan dia dengan intentional injuries, unintentional injuries. Semuanya menyebabkan kepada masalah kesihatan dan juga masalah kemalangan dan juga injury. Okey, apa yang kita nak kena tekankan bila kita bercakap dengan public berkaitan dengan alkohol ni ialah nombor satu kandungan etanol yang berada dalam minuman beralkohol ini adalah sejenis dadah dan dadah jenis psikoaktif. Kalau kita bercakap tentang psikoaktif ni, ianya sangat berkait rapat dengan kesannya kepada mental atau minda seseorang. Dan etanol adalah sejenis dadah psikoaktif jenis depresan. Bila cakap depresan ni maksudnya dia akan bertindak kepada sistem saraf kita, melambatkan pemikiran dan juga dari segi sudut psiko dan motor. Motor tu maksudnya pergerakan otot dan juga pergerakan anggota badan seseorang tu lah. That's why kadang-kadang kalau kita tengok berita tentang kemalangan jalan raya, most of the time mereka ni tak sempat untuk break. Bila dia memandu satu dia memandu di bawah pengaruh alkohol, mereka tak dapat nak adjust jarak dan juga mereka tak boleh nak kawal minda mereka. Jadi laju ke tak laju pun mereka dia rasa macam
tak ada masalah bagi mereka. Tapi bila dia nampak katakanlah ada obstacle di depan dia, mereka ni tekan brake, tapi tekan tu sangat lambat dan by the time dia tekan tu dah the accident occurred already. So kita bila di tempat kejadian, most of the time kita akan detect lah dia punya brake, kesan brake tu jauh sangat jauh sampai kat tempat insiden lah. Dan bila seseorang tu dia mengambil alkohol ni secara berterusan, dia mereka ni ada risiko yang tinggi untuk mengalami masalah ketagihan ataupun kebergantungan atau kita panggil dependence. Dan satu lagi kesan dia apabila seseorang tu mengambil minuman beralkohol, mungkin dia rasa dia ambil tak banyak, satu hari dalam 2 unit ataupun 3 unit. Tapi dalam segi saintifik, dalam jangka masa panjang, ianya boleh mendatangkan kesan toksik kepada organ individu tersebut, menyebabkan pelbagai penyakit dan juga kerosakan organ yang penting dalam badan. Mari kita lihat metabolisme alkohol dalam badan ataupun tubuh badan manusia. So yang ni cara macam manalah kalau berbeza dengan asap rokok. Asap rokok tu dia masuk mulut dan juga hidung Tapi untuk alkohol ni tak boleh masuk hidung lah, dia mesti masuk daripada mulut daripada mulut, esophagus ni yang akan ada kesan besok nanti. Sebab kita tahu alkohol kalau dia siapa-siapa yang merasakan dia akan rasa panas dan kesan dia, the inflammation, the irritation to the mucosal layer in human body tu dia akan pergi ke perut sebelum dia dibawa ke usus kecil, usus besar dan juga dimetabolismakan di dalam hati. Sebelum dia akan dirembeskan keluar sebagai peluh ataupun air kencing. Okey, metabolisme di hati ni saya nak tekankan supaya kita fahamlah bila kita nak terangkan pada masyarakat, pada rakan-rakan kita, sebab ada setengah orang fikir etanol tu ke yang menyebabkan kesan toksik dalam badan, yang menyebabkan kanser ataupun sakit jantung dan sebagainya. So basically alcohol by itself dia tak adalah toksik sangat, tapi apabila berada dalam badan manusia dia akan dimetabolismakan di hati, dan apabila sampai di hati ni kita ada enzim alkohol dehydrogenase yang akan mengubah struktur alkohol ni kepada acetaldehyde. Dan difahamkan ni acetaldehyde ni dia seperti macam formaldehyde lah. Yang kita tahu formaldehyde ni it's a toxic substance So acetaldehyde ni memang antara culprit lah yang menyebabkan kesan toksik ataupun struktur substance yang menyebabkan barah ataupun kanser dalam tubuh badan manusia. Dan juga very toksik. Bila toksik ni dia boleh melemahkan sel-sel badan kita. Contohnya macam sel hati jantung kita yang boleh menyebabkan kardiomyopathy. Dia melemahkan jantung kita. Dan seterusnya acetaldehyde dehydrogenase akan mengubahkan acetaldehyde ni kepada asetik ataupun acetic acid yang dibuang daripada badan kita melalui perpeluhan dan juga daripada urin. So yang kita nak highlightkan adalah acetaldehyde ni yang memberikan kesan toksik kepada tubuh badan. Alkohol itself etanol itself dia akan efek kepada minda ataupun otak seorang tu So kesan mudarat meminum alkohol ni sangatlah banyak. Ada orang kata ada manfaatnya, memang ada manfaat. Dia dalam dos yang kecil dia boleh menyebabkan saudara kita mengembang. Dan bila sekiranya seorang tu dalam keadaan normal, dia akan menurunkan sedikit tekanan darah. That's why dia most of the time orang yang mengambil alkohol ni dia rasa relax sebab saudara tu mengembang, rasa relax kesan etanol pada peringkat awal tu dia menyebabkan seorang tu rasa confidence, dia tak ada rasa gemuruh semua tu disebabkan oleh rilisnya sebabkan penghasilan hormon-hormon
endorphins dalam badan seseorang. Efek etanol tu kepada sel-sel neurons kita. So jangka masa pendek, okay, untuk mereka yang mengambil minum beralkohol ni, antara kesan-kesannya adalah seperti sakit kepala, sekiranya ambil berlebihan mereka boleh pengsan, mereka juga boleh mengalami kebas-kebas hujung jari tangan dia. Dan jangka masa panjang ni definitely dia akan menyebabkan seorang tu boleh dalam sehingga tahap dependence dan boleh mengalami masalah hallucination hallucination teruk. Dan juga kalau kita nak cakap dekat untuk ada setengah orang kata you can live long and all that, tapi kita kena remind them lah possible risiko yang tinggi lah untuk jadi nyanyuk dementia, dan mereka pun ada risiko untuk mendapat asawan dan juga withdrawal syndrome lah. Okay. Untuk lelaki especially risiko untuk mendapat darah tingginya sangat-sangat tinggilah sekiranya mengambil minuman beralkohol ni. Dan jangka masa panjang dari sudut kardiovaskular, cardiomyopathy is one of them, dan kardiarismia. Some cases kadang-kadang kita dengar tiba-tiba dia jatuh tengah jalan, tiba-tiba jatuh dan most of the cases mereka ni kita dapati memang mengambil alkohol dan dalam jangka masa panjang, dan they might have cardiac arrhythmia, degupan jantung yang tidak sekata menyebabkan mereka jatuh pingsan, and sometimes they can have a cardiac arrest on the spot. Dan mereka ni berisiko tinggi juga untuk mendapatkan myocardial infarction, stroke dan juga sudden death. Disebabkan dia masuk dalam salur penghadaman, akan singgah ke perut, kita boleh jangkakanlah masalah-masalah seperti gastrik, cerit-berit, gastrik ulcer, antara kesan-kesannya kepada tubuh badan manusia di sistem penghadaman. Dan jangka masa panjang berisiko untuk mendapat chronic gastritis, chronic pancreatitis dan juga acute pancreatitis. Yang ini selalu kita kaitkan dengan alcohol intake, alcoholic liver disease. Sekiranya seseorang dah ada hepatitis, mereka masih boleh lagi untuk mendapat normal liver sekiranya mereka berhenti minum alkohol. Tapi once they goes to liver cirrhosis, it's very difficult lah for them to revert. Kalau setakat fatty liver, hepatitis, if they discontinue taking alcohol, they might have a normal liver. But once they reach to liver cirrhosis, it's very difficult. Most of the time it will end up with liver failure. Okay, untuk ibu-ibu atau wanita in reproductive age, this is what we have to remind them. Sebab kita khawatir mereka ni masih berterusan mengambil alkohol sepanjang masa mereka mengandung atau during pregnancy. So antara perkara yang perlu kita nasihatkan pada ibu-ibu yang mengandung ni, yang minum alkohol, ni adalah kesan-kesan kepada bayi yang dikandung sekiranya mereka tidak berhenti minum alkohol. Di mana mereka boleh mengalami masalah keguguran. Sekiranya anak tu survive, anak tu mungkin end up dengan masalah fetal alcohol syndrome yang selalunya dikait dengan mental retardation, dysmorphic features ataupun rupa paras yang abnormal. Dan jangka masa panjang, sekiranya mereka mengambil alkohol berterusan, mungkin ada gangguan fungsi seksual mereka, gangguan pada kitaran haid, dan mungkin mengalami masalah infertility ataupun early menopause. Right, yang ni yang kita kena tekan, high association between alcohol consumption and also cancer at mouth, pharynx, and also some at liver, yang selalu yang kita kaitkan, very synonym lah, the risk ataupun ratio dia very high. Okay, saya terangkan tadi tentang metabolisme, bagaimana
metabolisme alkohol dalam badan manusia. Dan saya tekankan juga tentang acetaldehyde just now, dan yang mana acetaldehyde ni adalah kemungkinan besar adalah toksik atau karsinogen yang merosakkan DNA dalam sel badan manusia dan menghalang pemulihan kerosakan tersebut yang menyebabkan kejadian kanser. Okay. Dan alkohol juga menyebabkan peningkatan hormon-hormon tertentu dalam badan kita lah, termasuk hormon estrogen. So kalau seorang tu mengambil alkohol, terutamanya wanita, dia akan meningkatkan paras estrogen dan ini akan meningkatkan risiko untuk mendapat kanser payudara. And this is study established dalam kajian-kajian yang telah dijalankan di US dan juga Europe. Dan alkohol ni juga memudahkan penyerapan karsinogen. That's why senang kita mendapat kanser di mulut, tekak dan juga selalu pemakanan itu esophagus. Okey, untuk alkohol and mental disorders sangat-sangat sinonim. Sebab dia boleh menyebabkan seorang tu mengalami mental disorders seperti anxiety, depression, menyebabkan mood disorders, dan lebih teruk lagi kalau dia dah tak boleh nak kawal, boleh menyebabkan ketagihan ataupun kebergantungan, dan sekiranya bercampur aduk dengan masalah sosial dan sebagainya boleh menyebabkan seorang tu tekad untuk bunuh diri. Terdapat research di US mendapati dalam kalangan remaja dan juga youth di sana, sebelum mereka membunuh diri, mereka ambil minuman beralkohol untuk mereka counter perasaan takut. Okey, ini kesan sosial. Yang ni memang terbuktilah. Yang baru-baru ni pun kita tengok dalam pandemik COVID-19, apabila seorang tu dalam pengaruh alkohol, sekiranya mereka memandu, risk untuk mendapat risiko untuk mendapat kemalangan, terlibat dengan kemalangan, keganasan rumah tangga ataupun pergaduhan dan juga apa-apa keganasan lah yang ataupun kejadian jenayah very high. Kita dapat tengoklah macam mana kejadian orang yang mandu dalam keadaan mabuk menyebabkan kematian polis yang sedang berkawal semasa PKP baru-baru ni. Okey, konflik rumah tangga, masalah kewangan, this will be a vicious cycle lah kalau tak ditangani. Right, untuk tempat kerja pun at the end of the day mereka tidak cekap lah untuk menguruskan apa-apa pekerjaan yang dilakukan, dan lebih teruk sekiranya mereka ni mengendalikan mesin, sekiranya at the same time mereka mengambil minuman beralkohol, berisiko untuk menyebabkan kemalangan kepada diri sendiri maupun orang yang bekerja bersama-sama mereka. Okay. So kanak-kanak atau pelajar, definitely kita kena highlightkan pada mereka to not to take alcohol. Untuk di Malaysia kita amend larangan penjualan minuman beralkohol kepada mereka yang berusia kurang daripada 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Sebabnya usia manusia untuk jadi matang keseluruhan terutama dari segi sudut minda ataupun pematangan otak kita ni average around 21 years old. Jadi kita tak nak apa-apa bahan atau substance ataupun dadah ke yang boleh menyebabkan gangguan pada perkembangan otak manusia dan that's why kita letak umur 21 tahun. Dan definitely kajian telah melihat bahawa sekiranya pengambilan alkohol diambil lebih awal, ianya boleh menyebabkan masalah gangguan emosi dan juga mental seseorang pelajar. Okey, antara kumpulan rentan atau orang yang dilarang lah untuk mengambil alkohol ni adalah yang seperti yang saya senaraikan di sinilah. Pertamanya mereka yang dah ada tanda-tanda telah mengalami
masalah kebergantungan atau ketagihan. Dah cuba untuk kurangkan minuman beralkohol tapi tak berjaya. Ataupun ada orang yang advise for them to stop taking alcohol tapi they just can't stop it ataupun dah ada tanda-tanda withdrawals bila tak dapat je memang tak tahan lah, memang dia akan ada withdrawal symptoms. First thing in the morning dia kena minum, kalau tak ada tak boleh function. Ataupun yang ni memang comorbidity, yang ada comorbidity seperti hypertension ataupun diabetes ke, ataupun ada masalah liver failure ke ataupun kidney failure ke, they are contraindicated to take alcohol. Okay? Ataupun mereka yang mempunyai masalah mental dan juga mereka yang mengambil ubat-ubatan yang ada interaksi dengan alkohol. Contohnya seperti ubat yang untuk heart problem contohnya warfarin, memang tak bolehlah ambil dengan alkohol. Dan juga wanita hamil dan juga menyusukan anak, we have to advise lah, sebab some of the culture among Malaysians bagi dia semasa pantang tu perlu ada campuran minuman beralkohol, but they don't understand that the alcohol can cross the breast milk that can affect the baby. Okay? Dan seperti saya maklum tadi, bagi mereka yang di bawah 21 tahun is a bit no to them. Dan juga pada mereka yang melakukan apa-apa aktiviti lah yang memerlukan perhatian dan juga fokus, seperti mereka yang mengendalikan jentera, mesin ataupun yang berenang, yang memandu. Okey, saya berikan sedikitlah situasi dan epidemiologi penggunaan minuman beralkohol di dunia. Basically kalau kita nak tengok berbandingan di dunia, Malaysia ni antara negara yang tak adalah tinggi sangat dari segi sudut prevalent dia. Cumanya nanti saya terangkan lebih lanjut lah bagaimana situasi di Malaysia. But before that, untuk di data secara global, kita boleh lihat lah seramai lebih kurang 3 juta lah kematian yang dikaitkan dengan alkohol berlaku setiap tahun. Dan penggunaan alkohol secara mudarat ni telah menyumbang kepada masalah beban penyakit di dunia ni. It's quite high 5.1%. Basically di dalam kalangan lelaki lebih tinggi berbanding dengan wanita, sebab kita lihat lelaki lebih banyak minum berbanding dengan wanita lah. Dan alkohol ni adalah faktor penyumbang utama lah yang menyebabkan kematian bagi mereka yang berumur antara 15 hingga 49 tahun, menyebabkan kematian pramatang ataupun premature death. Basically it contributes about 10% kematian dalam kalangan mereka umur 15 hingga 49 tahun ini. Where we can say that 15 to 49 is satu mereka independence group. Okay, di Malaysia pula kita tengok current drinkers memang around more than 10% di Malaysia kalau kita tengok pada fakta National Health Mobility Survey 2019. Dan binge drinkers kalau kita lihat prevalent memanglah nampak rendah 5.4%, tapi kalau kita lihat cut across dalam current drinker ni, it's about 50% of the current drinkers ni memang binge. Binge ni maksudnya dalam satu masa tu mereka ni minum sampai mabuk. Sangat bahaya sekiranya seorang tu minum sampai mabuk ni, sebab dalam keadaan mabuk dia tak ingat apa pun yang berlaku. Ada kes di mana seorang remaja ni dia dah minum di pub this first time this guy he's about I think about 19 years old at that time. First time datang kat pub, saya saja je suka-suka je nak try macam mana suasana dekat pub dan try minum. Bila dah minum tu dia mabuk. Bila dah mabuk tu dia tak sedar apa yang berlaku pada dia. Sedar-sedar esoknya dia berada dalam satu bilik yang dia tak tahu kat mana dan dia dalam keadaan tidak berpakaian langsung. Tak totally naked masa tu. Dan tak ada siapa keliling dia. So dia takut dia telah this is a guy, it's not a woman, it's not a girl, it's a guy.
lelaki. Dan dia takut dia telah di apa-apakan lah. Basically more worry on sodomy lah in this case Jadi mereka this guy dah pergi ke klinik untuk dapatkan pengesahan dan juga check untuk HIV. So one of the problem one of the issue bila dalam keadaan tak sedar dia boleh menyebabkan kemudaratan dari segi sudut satu kesihatan, kita takut communicable disease, HIV ke, STI ke, dan juga keduanya masalah seksual lah menyebabkan kejadian homoseksual ataupun kejadian sexual abuse. Okay. Dan heavy episodic drinker, kejap ni tengah kerja. Okay, untuk heavy episodic drinker ni apa maksudnya ialah mereka ni minum lebih daripada 6 unit dalam satu masa for the past 1 month. At least every week tu dia minum. Every week at least every week once dia akan minum secara mudarat lah sampai mabuk. So kita ni prevalence quite low compared to ASEAN ataupun peringkat dunia. Kalau dunia ni heavy episodic drinking ni is about 6 which is very high. Kitanya low tapi it occurs in pockets of population, dan bila berlaku tu kita memang sangat-sangat stressed up lah sebab boleh menyebabkan kematian yang ramai. Contohnya kalau sekiranya kita ingat kejadian insiden yang berlaku di Sabah sebelum ni, I think in somewhere in 2017 also, yang menyebabkan kematian kepada 4 orang yang tak involved dalam pemanduan tersebut. Orang yang memandu tu tak ada apa-apa dia just cedera saja, tapi orang yang berada di tepi jalan tu yang telah dilanggar mati semuanya. Kejadian berlaku di Sabah. Okey, ini di kalangan remaja pula kita boleh lihat terdapat peningkatan dari segi prevalence. This is from Adolescent Health Survey yang dijalankan pada tahun 2017 oleh IKU. Okay, so age of initiation kita dapat lihat sini 12 hingga 13. Kenapa 12 hingga 13 ni? Because they want to explore at this point of time puberty most of the time. But so surprised that they can start as young as 7 years old. So kita lihatlah macam mana keadaan di Malaysia ni, the ignorance ataupun ibu bapa masih lagi tidak dapat mungkin dari segi ignorance among the parents. Kadang-kadang setengahnya mereka tak kisah pun anak-anak tu ambil minuman, contohnya bir ataupun air tua, air tapai dalam usia muda. Okey, so untuk children ataupun teenagers ni, most of the time mereka ni dapat senang je daripada family most of the time. Almost 40%. Ada yang beli daripada store yang terdekat, sebab kita tahulah store kita punya kedai pun, contohnya Speed Mart kita pun ada jual juga. It's very easy to buy. Sepatutnya mereka ni kalau nak jual tu they have to show their IC. They cannot simply sell it to the children. Apatah lagi kalau yang pakai baju sekolah. Okay, so kalau kita tengok kat sini yang drunkenness ni minum sampai mabuk lah ni. Kalau kita lihat kat sini yang rural lebih tinggi. Rural ni basically because of banyaknya so rampant dekat Sabah Sarawak lah. Dan di Malaysia, di Semenanjung pula in pockets of population seperti di kalangan orang asli, di estate ataupun di Felda terdapat juga yang minum. Dan kebanyakannya berlaku dalam kalangan mereka teenagers lelaki, but berlaku juga di kalangan girls kita worry. Dari segi ethnicity pula kita boleh nampak sini yang paling tinggi sekali among Bumiputera Sarawak, among Indians Indians teenagers, followed by Bumiputera Sarawak, Malay pun kita nampak kat sini, Bumiputera Sabah juga ada juga yang minum sampai mabuk lah most of the time bila mereka minum.
Okey, so saya bawakan juga kejadian maternal poisoning sebab dia sangat berkait rapat lah dengan pengambilan alkohol ni. It's some kind of a vector to maternal poisoning. So kejadian berlaku actually way back in 2014 pun kita ada juga, but recent incidents ataupun clusters yang berlaku ni berlaku of late in 2018, whereby kita dapat kes sebanyak 98 yang menyebabkan 47 kematian ni, and tahun 2019 pun lagi banyak lagi kes yang kita dapat, yang kali ni melibatkan bukan sahaja Myanmar Whisky ataupun Grand Royal Whisky yang kita tahu is more of a spirit kind of alcohol drinks, tapi in 2019 ni melibatkan beer type seperti beer mug ataupun King Prince yang saya tunjukkan tadi, ataupun Middle Beer yang been tempered lah dan dicampurkan dengan methanol, menyebabkan kematian yang tinggi. Tahun terlepas pun dalam keadaan pandemik pun berlaku juga keracunan methanol ni, ada 10 kes dan kita dapati yang kes ni berlaku akhir-akhir tahun. Kes ni pun isu juga melibatkan warga negara Malaysia yang minum minuman beralkohol yang dibeli tepi jalan saja. Dia jual daripada kereta macam car boot sale tu, dan yang lebih menyedihkan, minuman tersebut dah stipulated clearly kat situ it's already expired dan been adulterated with methanol, yang menyebabkan kematian lah, 2 kematian. Nasib baik yang kawan-kawan yang minum yang sama tu, mungkin dia orang minum sikit, dia terselamatlah daripada kematian ada 2 death. Yang selebihnya 8 orang tu semua positif methanol. It's just that the level is quite low. Untuk tahun ni pula yang menyedihkan adalah melibatkan mereka 2 kes ni, mereka bancuh sendiri minuman ni, tapi minuman ni dia ambil daripada hand sanitizer. Daripada hand sanitizer kita tahu kemungkinan ada methanol di dalamnya, dan these 2 unfortunate person dia minum dan dua-duanya mati. Okey, dari segi sudut perundangan kita seperti saya sebut tadi, di bawah Akta Makanan dilarang penjualan minuman beralkoholik kepada mereka yang kurang daripada 21 tahun, dan mereka ni perlu kalau sekiranya mereka jual minuman beralkohol, mereka perlu pamerkan tanda larangan penjualan minuman beralkohol ni kepada mereka yang berumur kurang daripada 21 tahun di kaunter jualan. Dan apabila mereka pamerkan minuman beralkohol ni, mestilah di rak ataupun kabinet yang berasingan daripada makanan lain. Dia tak boleh campurkan dairy product ke ataupun soft drinks ke dengan minuman beralkohol. Dan setiap satu minuman beralkohol tu wajib ada tanda amaran kesihatan. Meminum arak boleh membahayakan kesihatan. Wajib ada. Kalau tak ada tu memang seruduk lah. Memang bukan yang melalui custom. Dan di hadapan ni setiap lokasi pameran minuman beralkohol ni, sama ada dalam chiller ke ataupun kabinet ke, mereka perlu ataupun wajib ada notis yang meminum arak boleh membahayakan kesihatan. Contohnya kat sini lah. Kalau kita tengok sini pun dia letakkan minuman beralkohol dekat dengan fire hose reel. Okay, kawalan undang-undang saya sebut tadi, Akta Makanan, ada juga Akta Pengangkutan Jalan 1987 di mana baru-baru ni telah dipida di mana pindaan terbaru blood alcohol concentration kena kurang daripada 50 mg per 100 ml darah ataupun 0.05%, it's less than 0.05%. Sebelum ni ialah 0.08%. So it's already lowered down to 0.05%. Di mana been recommended by WHO. Dan akta-akta lain seperti akta memperbarui undang-undang penghapusan sansu gelap 1976, this is polis, akta excise by custom dan juga polis, akta komunikasi dan multimedia 1998 di mana larangan periklanan di saluran kerajaan,
So far kita tak nampak lagi lah, kalau private pun daripada Asrul Awani pun kita tak ada lah tengok iklanan alkohol ni. Dan juga Akta Mesin Cetak ni pun larangan periklanan arak ni di surat khabar berbahasa Melayu. Kita we going to fight for this lah. Okay. So seterusnya what next kalau kita dah tahu dah the facts about alcohol, what we can help the public. Kalau kita pergi dekat kilang ke ataupun tempat kerja ke, they themselves can do this saringan audit C. What is audit C? Audit basically is abbreviation for alcohol use disorder identification test. C is stand for consumption ataupun berapa banyaklah seseorang tu ambil okay. Audit C ni adalah satu tool lah yang digunakan untuk kita menyaring risiko kemudaratan alkohol pada diri seseorang, dan risiko kemudaratan ni bergantunglah pada jumlah dan corak pengambilan minuman beralkohol ni. Dan audit C ni senang je, dah 3 soalan saja. Dan daripada jumlah skor ni kita boleh menganggarkan risiko kemudaratan alkohol pada mereka dan juga apa intervensi yang boleh kita tawarkan kepada mereka. Ini adalah soal selidik dia. Pertama, dalam soalan dia, dalam tempoh 12 bulan yang lepas, berapa kerapkah anda minum minuman keras atau alkohol ataupun arak? Ada scoring kat sini, tak pernah, ataupun sekali sebulan atau kurang, ataupun 2 hingga 4 kali sebulan, ataupun 2 hingga 3 kali seminggu, ataupun 4 kali atau lebih seminggu. Okay, yang keduanya, kebiasaannya pada hari yang anda minum, berapa banyakkah anda minum minuman tersebut? 1 atau 2, kosong markah, 1 markah atau 3 atau 4, 2 kalau 5 atau 6, 3 markah kalau 3 skor kalau 7, 8 atau 9, 4 skornya kalau 10 ke atas lah. Soalan ketiga, berapa kerap anda minum 6 minuman beralkohol atau lebih minuman beralkohol pada satu masa? Tak pernah, atau kurang dari sekali sebulan, ataupun sekali sebulan, ataupun sekali seminggu, ataupun setiap hari atau hampir setiap hari. Okay. So jumlah skor dia, kita boleh tengok kat sini kalau sekiranya seorang tu dapat skor audit dia, audit C ni 0 hingga 2, bermaksud tahap risiko kemudaratan alkohol dia adalah rendah. Dan intervensi dia basically kita bagi dia pendidikan kesihatan lah. Okay, kalau skor dia 3 hingga 4, risiko sederhana dan kita perlu beri nasihat kesihatan. Sekiranya lebih daripada 5 ke atas ni risiko tinggi lah. Yang ni kalau sekiranya they fall into this category zone, kita perlu proceed dengan audit 10. Most of the time kita rujukkan ke klinik untuk kita saring lebih lanjut lah. So objektif intervensi untuk pendidikan kesihatan for those yang berisiko rendah ni, kita berikan maklumat berkenaan kemudaratan alkohol dan kita promotekan dia, kita advocatekan dia untuk mereka ni mengurangkan risiko pengambilan alkohol dan the ultimate goal is to be healthy without alcohol ataupun amalan sihat tanpa alkohol. Sekiranya mereka dalam skor 3 hingga 4 itu sederhana, kita perlu berikan mereka nasihat kesihatan di mana mereka perlulah mengubah corak pengambilan alkohol sebab dalam bila mereka berada di zon ini mereka ada potensi untuk mengambil alkohol secara hazard atau berbahaya, iaitu minum sampai mabuk. Jadi kita advise lah not to take up to they become intoxicated. Mereka perlu ubah corak pengambilan alkohol ni dan kita advisekan dia dan juga inform dia berkaitan dengan masalah-masalah kesihatan dan juga masalah sosial sekiranya mereka berterusan mengambil minuman beralkohol, terutamanya sehingga mereka mabuk. Okey, so yang seterusnya sekiranya dalam kategori zon tinggi lebih daripada 5, these cases kita rujukkan ke klinik untuk intervensi alkohol seterusnya. So ni audit 10 yang mengandungi 10 soalan lah.
Kalau kita buat di klinik ni, basically kita akan tanya dia, basically dalam ni dia ada satu consumption, keduanya kita nak tengok sama ada dia ada masalah kebergantungan ke tidak dalam soalan ni, dan juga sekiranya mereka ni sudah di tahap di mana boleh menyebabkan masalah kecederaan ataupun violence ataupun masalah kepada orang lain lah. So I think that's about all. What we have to ultimately advise to the patient is to ensure that they stay healthy and also to practice all the healthy lifestyle. Termasuk lain yang ni makan secara sihat, senam, mental health, tak merokok dan juga sihat tanpa alkohol lah. Okay. So I think that's all. Any questions? Okay, terima kasih Dr. Noli. Ada soalan daripada peserta hari ini? So there is no safe levels for alcohol kan doktor? Yep. Ada soalan? Semua orang berpenatan. Okay, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Noli. Kalau mungkin kalau ada soalan selepas ni, mereka boleh ajukan kepada saya lah, nanti saya minta pertolongan kepada Dr. Noli untuk jawab. Kalau berkaitan lah, yang saya tak boleh jawab. So saya ucapkan terima kasih Dr. Noli kerana meluangkan masa dan menyampaikan kalimat berkaitan Terima kasih Dr. Fazrul. Terima kasih Dr. Okay, kita pun dah sampai ke penghujung. Sebab petang ni kita awalkan lah. So cuma untuk yang bahagian pelaporan dan pemantauan tu cuma saya nak highlight sedikit lah. Highlightkan sedikit dari segi pelaporan, penyelaras di agensi untuk melaporkan atau membuat pemantauan adalah tanggungjawab penyelaras lah di agensi yang menerapkan COVID-19 plus. Jadi orang ni yang buat pemantauan dan mereka ni yang memberi pelaporan secara self reporting lah. Dan suka saya nak ingatkan untuk tarikh pelaporan bagi return agency pada setiap 5 hari bulan berikutnya. Contohnya kalau untuk tempoh return Januari Mac, tarikh return adalah pada 5 return agency adalah pada 5 April. Dan kalau untuk return facility adalah pada 30 hari bulan berikutnya. Contohnya kalau tempoh return adalah Januari Mac, jadinya tarikh menghantar return untuk facility sebelum atau pada 30 April. Okey. Faham ni? Saja untuk saya sampaikan. And then saya rasa kita dah di penghujung. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta daripada JKN yang hadir hari ini. Tapi sebelum log out, sebelum tu saya nak minta buat penilaian. Sekejap ya, saya share. Minta untuk ni untuk scan dan juga buat penilaian berkenaan bengkel lah. So penilaian tuan-tuan dan puan-puan bermakna untuk kita supaya boleh improve di masa hadapan. Okay. Boleh